Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Tahiyatan wa barakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamualaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa awliya'i salihin li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sya'ulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, kepimpinan jawatankuasa Masjid At-Taqwa, Datuk dan Datin, tuan-tuan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat. InsyaAllah kita sambung dalam muka surat yang kelima. Siapakah Ashabul A'raf? Tuan-tuan, Ashabul A'raf adalah suatu istilah yang disebut dalam suratul A'raf, bahkan dinamakan dan dijadikan namanya sebagai nama-nama daripada nama-nama surah-surah dalam Al-Quran. Suratul A'raf. Tuan-tuan boleh buka muka surat tengah buku ni. Ada surat tengah buku ni pada sebelah kiri itu. Suratul A'raf. Ayat 46. Hari ini kita nak mengenal satu istilah Ashabul A'raf. Namun kita baca satu ayat. Kita baca sama-sama satu ayat yang berkait rapat tentang Ashabul A'raf. InsyaAllah setengah jam kita keluar daripada masjid ni, kita tahu Ashabul A'raf. Suami yang datang kuliah pagi ni, isteri dia tak datang. Balik boleh cerita. Bolehlah cerita. Yang tahu tak Ashabul A'raf, kita boleh cerita. Dasarkan nota kita tuan-tuan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم
لم يدخلوها وهم يطمعون. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bainahuma hijab. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Kali yang terakhir 3 kali insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bainahuma hijab. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Maksudnya, dan di antara keduanya, wa bainahuma, huma tu antara keduanya, duanya apa? Syurga dan neraka. Ini cerita akhirat, cerita last sekali duduk di alam yang kelima, alam akhirat. Dah lepas laluan, dah tentu dah nak masuk mana, syurga dan neraka. Ada antara mereka ada apa? Hijab, iaitu tembok. Yang dimaksudkan tembok ni adalah al-a'raf, tempat yang tinggi. Yang menjadi pendinding, dan di atas tembok al-a'raf itu ada sebilangan orang lelaki yang mengenal tiap-tiap seseorang dari ahli syurga dan ahli neraka. Dan di atas wa'lal a'raf rijalun, lelaki-lelaki. Ustaz, rijal ni lelaki, kami perempuan. An-nisa imra'atun. Dalam tafsir sebut ya'ummu 'alan nisa. Rijal ya'ummu, termasuk lelaki dan perempuan. Akan kenal setiap penghuni syurga dan penghuni neraka. Macam tuan-tuanlah kenal sesama jemaah kita at-taqwa ni, kenal yang sakit, yang uzur, yang sihat, yang datang berjemaah, yang semalam datang hari ni tak datang, kita kenal. Penghuni neraka ataupun penghuni syurga. Dan dengan tanda-tanda masing-masing. Dan mereka pun menyeru ahli syurga dengan memberikan salam kepadanya. Salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Sedangkan mereka, yakni ashabul a'raf ni sendiri belum lagi masuk ke dalam syurga, padahal mereka ingin sangat memasukinya. Allahu akbar. Wa nadau, mereka menyeru, seruan. Nada, menyeru. Munadi, orang yang menyeru. Mereka menyeru ahli syurga, salam sejahtera ke atas kamu, wahai penghuni syurga. Lam yadkhula wa hum yatma'un. Yatma'un, tama'. Mereka nak sangat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayat 46 suratul A'raf, perkataan A'raf itu diambil menjadi nama kepada suratul A'raf pada juzuk yang ke-8. Kita tengok muka surat 5 tuan-tuan, apa yang disebut oleh
penulis ini tuan, siapakah ashabul a'raf? Ashabul a'raf, al-a'raf adalah jamak kepada urf. Urf bahasa Arab ni kalimat jamak lah. Jamak ni dalam bahasa Arab dia ada kalimat mufrad, musanna, kalimat jamak, kalimat satu, kalimat dua, kalimat yang banyak. Contohnya rajulun, lelaki. Ustaz nak sebut lelaki itu dua, rajulani. Kalau banyak lelaki, lebih daripada tiga ke atas, rijal. Itu kita pilih, kenapa lelaki sebut rijal, kalau sebut rajulun, dia tengok kepada bilangan. Ashabul a'raf adalah jamak. Artinya, ini ulama sebut dalam tafsir mereka tuan-tuan, pagar yang tinggi yang diletak di antara penduduk syurga dan penduduk neraka. Ini disebut dalam kitab Fathul Qadir. Adapun secara bahasanya, makna uruf ni adalah tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Allahu Akbar. Golongan ini walaupun mereka selamat tidak masuk ke dalam neraka, tetapi mereka ini lebih lambat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut tuan-tuan, ada disebut dalam tafsir Ibnu Katsir di bawah tu, ni dalam kotak hitam tu, Ibnu Katsir berkata, mereka adalah kaum yang kebaikan dan keburukannya sama. Kedudukan dia baik dan sama. Baik dan buruknya sama. Antara ciri-ciri mereka, mereka yang syahid di jalan Allah tetapi berdosa kepada ibu dan bapa. Teringat tuan-tuan, pernah satu ketika tuan-tuan, para sahabat ada yang nak keluar berjuang pada jalan Allah SWT, nak mati syahid. Kita tengok tuan-tuan, Nabi SAW pesan, Nabi SAW tanya, Nabi SAW yas'al alaih, adakah padamu ibu dan ayah yang uzur? Kan? Ada. Nabi minta kepada orang yang nak pergi berperang pada jalan Allah ni berkhidmat, berbakti kepada ibu dan ayah yang uzur. Rupanya tuan, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun dia ada berdosa kepada ibu dan ayah, dia terletak di antara, termasuk daripada golongan ashabul a'raf. Siapakah mereka? Mereka terselamat masuk dalam neraka kerana kebaikan karma mereka, tetapi mereka tak dapat masuk ke dalam syurga lambat kerana dosa-dosa mereka. Termasuk dalam bab ini tuan-tuan, mereka syahid pada jalan Allah SWT, namun mereka berdosa kepada ayah dan ibu. Dan Datuk Rakyat mengatakan, Nabi tanya, kan, ada tak kamu memiliki hutang? Nabi suruh kerja dulu, selesaikan hutang. Sebab orang yang mati syahid ada hutang pun tergantung-gantung tuan-tuan. Tuan-tuan sebenarnya ada perkara-perkara dalam kehidupan ni, perkara yang menjadi perkara-perkara keutamaan. Berbakti kepada ibu dan ayah. Semalam tuan-tuan, periksa SPM subjek terakhir, saya adalah bawa baca Yasin tuan-tuan online. Tuan-tuan, doa anak-anak kita ni tuan, cucu-cucu kita ni, mereka akhirnya menjadi orang soleh, menjadi orang alim soleh, berbakti kepada ibu dan ayah. Itu yang pertama. Zaman ni tuan, kita nak cari barakah. Yang kita nak cari berkah ada pada ibu dan ayah. Kita nak cari wali sampai ke Indonesia, sampai nak petani cari wali dalam rumah kita, ibu dan ayah kita. Tuan-tuan, doa-doa kita, Allahu Akbar. Inilah yang anak-anak kita tak berapa nak nampak tuan-tuan. Doalah tuan-tuan, teruskan mentarbiah mereka. Anak yang poin kedua tu saya tanggung tuan, saya kena dapat penjelasan anak zina ni macam mana, saya tak tahu tuan-tuan. Wallahu alam. Yang ketiga, seorang yang mendapat redha ayahnya tetapi tidak ibunya, begitu juga sebaliknya. Ni dia kadang kamcing dengan mak dia je. Dia baik dengan maknya ni, tapi ayah dia buat tak tahu je. Ni tuan-tuan.
Kadang orang tanya kenapa dalam Quran Allah sebut walidaini kedua ibu dan ayah. Kita ni tidak akan jadi kalau belah mak saja. Kita ni tak akan jadi kalau belah ayah saja. Dia kena mak dan ayah baru jadi kita. Tuan-tuan, orang yang mendurhakai salah seorang ibu dan ayah, tempatnya nanti di akhirat duduk di atas ashabul a'raf, di antara syurga dan neraka. Allahu akbar. Mati di zaman fitrah. Saya pun minta tangguh huraian ni tuan-tuan. Anak orang musyrik. Ini pun juga tuan-tuan. Seterusnya golongan yang melakukan dosa kecil yang tidak terangkat dengan musibah. Allahu akbar. Ini apa nama? Ialah kita cerita-cerita benda-benda yang live lah tuan-tuan ni. Isi saya lah orang dah telefon. Kebetulan yang orang telefon ni isteri pertama. Dia ada grup juga, geng isteri pertama, minta maaf orang berpoligami ni. Tapi orang agama juga dia tanya, kebetulan dia minta pandangan kan, minta pandangan agama dalam kehidupan kita nak buat keputusan ni, dia kata kan. Ialah katanya yang isteri pertamanya dizalimi dan oleh isteri yang kedua. Kebetulan dia ada grup, kebetulan lah kes ni sama. 2-3 orang ustaz beritahu kat isteri ustazah ni yang isteri pertamanya kena sakit. Kemudian dia fikir yang negatif, mungkin kena sihir. Tak ustaz, cerita ni mai datang ke rumah cerita-cerita ni 2-3 orang dah ustaz. Allahuakbar. Tak apalah kan. Kalaupun kita sakit, kita berubat. Tugas kita yang sakit pergi berubat. Bukan kita pergi tanya siapa pergi buat, siapa yang buat ni. Kerja kita berubat. Dan kita anggaplah ini sebagai peluang untuk kita diangkat segala dosa dan salah kita di masa yang lalu. Rupanya tuan-tuan, ada satu golongan yang akan Allah letak di ashabul a'raf. Siapakah mereka? Golongan yang melakukan dosa kecil yang tidak terangkat dengan ujian. Kita ni tuan tak mampu nak tahajud, kita tak mampu macam Ustaz Abid Liu bagi sedekah sana sini. Hari ni pula pergi Afrika, kita tak mampu macam orang lain. Tuan-tuan, Allah SWT nak bagi peluang kita bagi pahala melalui ujian-ujian kehidupan. Ujian yang datang macam-macam. Contoh tadi saya buat apa-apa, sabarlah. Bersabar. Dia ada beberapa perkara tuan-tuan dalam hidup ni kita buat saja tuan. Yang pertama, bila dapat nikmat kita bersyukur. Bila dapat nikmat kita bersyukur. Bila kita bersalah, bila kita beristighfar dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita diuji dengan ujian yang besar, kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik, ana inda zanni abdi bi, fa in kana khaira fa khair wa in kana syarra fa syarr. Sangka baik sajalah. Kita buat kerja kita, kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang beriman ni dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amrin mukmin. Tuan-tuan, kita orang mukmin, kita sedang diuji, telah diuji, akan terus diuji. Kehidupan ni bukan istirahat. Tuan-tuan, besok ujian lain. Hari ni ada ujian. Keluar masjid ni tak apa ujian, dapat call lah, dapat ada ujian dalam kehidupan tuan-tuan. Nabi puji kita. Ajaban li amril mukmin. Aku mengasai kagum kepada urusan orang yang beriman. Tak kala dia diuji dengan satu ujian fasabara, dia bersabar. Dia bersabar. Ada orang Melayu kita itulah istilah, Dan ni dah habis sabar. Dan ni dah habis sabar. Tuan-tuan, sabar tak ada habis. Itu ceritanya. Sabar ni sabar. Tu hebat orang Melayu tuan. Muhammad Sabar dengan Siti Sabariah. Ada nama. Kan? Sabarlah. Sabar ni tak ada habis tuan. Sabar sampai kita mati, kita sabar. Allahu akbar. Dan tatkala dia mendapat nikmat, fasyakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita benar-benarlah memakai pakaian mukmin, ketika kita diuji kita sabarlah. Ketika mendapat nikmat, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang melakukan dosa kecil yang tidak terangkat dengan ujian serta musibah, sedangkan mereka tidak melakukan dosa besar. Tuan, ada? Allahu akbar. Maka tuan sedang jemaah mati Allah SWT, kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan itu seimbang.
kebaikan mereka tidak mampu menjadikan mereka sampai masuk ke dalam syurga, manakala keburukan mereka tidak juga menjadikan mereka ahli neraka. Ni tuan-tuan, pendapat-pendapat ni bukan saya cakap ni tuan. Ni pendapat ni diambil dalam kitab-kitab A'immatul Mufassirin, dan disebut antaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Bahrul Ummah, diberi gelaran Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni, kalau hadis-hadis yang datang daripada Abu Hurairah dalam kitab Allahumma shalli ala ulumul hadis, disebut sebagai min silsilati az-zahabiyah, kan. Jadi nak katakan tuan, ini pendapat yang dinukilkan daripada mereka, Huzaifah Asy-Sya'bi dan Qatadah. Ibnu Katsir membuatkan satu solusi bahawa kesemua pendapat ini adalah saling berdekatan, yang kembali kepada satu makna apa dia? Mereka adalah kaum yang kebaikan dan keburukannya yang sama. Ibnu Katsir. Saya cenderung kepada kaul Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Pendapat yang sahih iaitu mereka Ashabul A'raf, golongan yang sama kebaikannya. Mereka adalah orang yang kebaikan dan keburukannya seimbang. Mereka tuan-tuan, ada satu riwayat menyebutkan tuan-tuan, dah habis dah semua orang masuk syurga, mereka sekali akhirnya akan masuk syurga. Jadi macam kita tuan-tuan dah ada dapat maklumat seumpama ni tuan, kalau boleh tuan tak nak tuan. Kita nak masuk syurga terus. Kita tak nak duduk tengah-tengah tu. Sebab masa berlalu dengan panjang. Kalau boleh terus masuk ahli syurga. Kalau boleh kebaikan kita melebihi daripada keburukan yang kita buat. Sebab tu semalam kita sebut tentang hadis muflis. Hadis muflis. Kita tak nak solat dah, berjemaah dah, pagi-pagi datang ke masjid takwa dah, baca Quran dah, tahajud dah, syuruk dah. Lepas habis syuruk baru ni kita bincang buat sembahyang sunat istikharah. Pagi-pagi ni kena buat istikharah, lepas syuruk buat solat sunat istikharah, sebab kita akan jumpa orang. Kita akan buat keputusan-keputusan besar dalam kehidupan. Biar keputusan kita ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian duha. Level kita ni bukan 2 rakaat dah. Level kita insya-Allah 8 rakaat, 4 rakaat. Infak pagi. Kemudian teruskanlah kehidupan kita tuan-tuan, insya-Allah. Dan kita nak kebaikan kita lagi banyak daripada keburukan kita. Allahu akbar. Tuan-tuan, itulah yang sebelah kiri buku 4 tu, ashabun nar, ashabul a'raf, ashabul jannah. Jadi ashabul a'raf ni wujud. Perkara ni perkara yang menjadi wajib kita mengimaninya. Satu golongan yang Allah SWT letakkan di tempat yang tinggi. Mereka ni baik dan buruk sama, dan mereka mengenali antara neraka dan syurga, rakan-rakan mereka, dan kepada ahli syurga mereka memberikan salam. Ayat 46 surah Al-A'raf tu kan. Salamun alaikum lam yadkhuluha. Tuan-tuan yang belajar bahasa Arab, fi'lul mudhari' lam yadkhuluha. Mereka nak masuk syurga, tapi belum lagi, tak dibenarkan. Wahum yatma'un. Mereka dalam keadaan tamak nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan kita kepada golongan ashabul jannah, di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta jauh daripada golongan ashabun nar. Dan kita kalau bolehlah tengah nak jadi ashabul a'raf tuan, terus masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muka surat 6 tuan-tuan. Ini ayat pesanan buat pemimpin keluarga dan negara. Kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ
ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Suratul Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada neraka, daripada sentuhan api neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dikawal, dijaga oleh malaikat yang keras layanannya. La ya'sunallah. Ini ciri-ciri malaikat. Mereka tidak mendurhakai Allah. Di atas apa yang Allah arahkan kepada mereka, ma amarahum. Lagi, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka yang malaikat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, yang menarik dalam ayat ni yang dibolkan tu, peliharakanlah dirimu dan ahli keluargamu. Hari ni kita dah jaga dah diri kita, alhamdulillah. Plus. Wow ma'iyah, wow tu, dan maknanya kita ni hidup kena kepesan isteri kita, pesan anak-anak kita, pesan cucu kita, pesan mereka yang di bawah hukuku alaina, mereka yang ada hak ke atas kita. Itu bukannya kita menjaga diri kita saja, tetapi kita jaga ahli keluarga kita daripada sentuhan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu tuan-tuan, kita akan sambung ayat Allah di bawah pada muka surat 6. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, golongkan kami, masukkan kami, kategorikan kami dan mereka yang hadir kalangan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kami ya Allah kekuatan agar kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr wa 'adzabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masiihid dajjal. Allahumma idfa' warfa' 'anna al-ghala wal waba' wal mihan wal fitan wal amrar wal asqam wal balaya wal masa'ib was sihr wal hasud ma zahara minha wa ma batan, khususan an hadhihi al-qaryah wa an hadzal mujtama' wa an biladina wa biladil muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal baras wal juzam wa sayyi'il asqam. Rabbana wa taqabbal minna du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.